Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan guru, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya syukur kepada Allah atas segala nikmat pemberian yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini. Sama-sama kita dapat menunaikan solat maghrib berjemaah. Sama-sama kita dapat iktikaf dalam rumah Allah. Sama-sama kita duduk dalam taman-taman syurga Allah, dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, Allah panjangkan umur, Allah kurniakan nikmat iman dan juga nikmat Islam. Allah juga kurniakan nikmat kesihatan pada hari ini. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan cuaca yang agak panas ketika ini, tapi Alhamdulillah kita dapat juga datang ke rumah Allah. Sebab masjid ni ada aircon, jadi sejuk sikit. Walaupun panas, tapi masjid ni ada aircon, dia sejuk. Walau bagaimanapun, dalam keadaan kita merungut, kita sebut panas-panas, setiap hari kita membebel panas tu kan. Ya Allah, panasnya hari ni, panasnya hari ni. Cuba kita amalkan satu doa yang disebut dalam satu hadis riwayat Ibnu Sunni. Dia kata, apabila kita menyebut, Ya Allah, Ya Tuhanku, panasnya hari ni, maka kita sebut, Allahumma ajirni min harri jahannam. Ya Allah, Ya Tuhanku, Kau peliharalah aku daripada panasnya api neraka Jahannam. Ya Allah, Kau peliharalah aku daripada panasnya api neraka Jahannam. Sebab kita duk merungut panas-panas tu, sambil-sambil tu, Ya Allah, jauhkanlah aku daripada neraka Jahannam. Sebab neraka lagi panas. Kita merungut juga, bising-bising juga, berpeluh juga, Ya Allah, jauhkanlah aku daripada api neraka. Sebab neraka tu panas. Banding panas dunia ni sikit je. Jadi tuan-tuan, itu doa yang kita boleh amalkan untuk kita baca dalam ketika waktu panas ni. Cuaca mencecah 35, 36, 37. Jadi kita cuba amalkan doa-doa yang sepatutnya supaya kita lebih sejuk hati. Badan panas tapi hati tu sejuk, Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, InsyaAllah malam ni kita sambung kitab Riyadhus Salihin Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Selepas kita bercuti sepanjang bulan Ramadan dan bulan Syawal, insyaAllah kita sambung lepas raya ni. Tajuk untuk hari ni kita masih lagi berada pada tajuk memelihara sunnah dan menjauhi bid'ah. Mengerjakan ataupun memelihara amalan sunnah dan larangan melakukan perbuatan bid'ah. Jadi saya dah sebut dah antara amalan-amalan sunnah yang sepatutnya kita buat, dan ada yang disebut sebagai bid'ah. Hari ini saya cuba untuk kongsikan
apa yang dimaksudkan dengan bid'ah itu. Saya cuba untuk memberi kefahaman yang mudah untuk kita lebih faham bid'ah itu apa bendanya. Kita duk sebut ini bid'ah, yang itu bid'ah, yang ini sesat, yang itu sesat. Tapi bila ditanya bid'ah tu apa, maka dia pun entah. Kita ikut je orang sebut bid'ah, kita pun sebut itu bid'ah. Tapi kita tak tahu bid'ah tu apa benda. Jadi dalam fiqh ataupun usul fiqh, dia ada dua benda. Yang pertama al-bid'ah, yang kedua at-tarku. Bid'ah dengan tarku. Dua benda ni ada persamaan dia dan ada perbezaan dia, tapi lebih kurang sama. Bid'ah dengan tarku. Saya cuba terangkan dua-dua benda tu malam ni insya-Allah, supaya kita lebih nampak apa yang kita boleh aplikasikan, kita gunakan dalam kehidupan. Lepas ni bila kita dengar je orang sebut yang ini bid'ah, jadi kita boleh tahu, oh memang bid'ah pun. Kita boleh tahu. Kita dah dapat agak memang kita buat bid'ah pun. InsyaAllah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis yang pertama daripada Abis bin Rabi'ah. Beliau berkata, Ra'aitu Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yuqabbilul hajara wa yaqulu inni a'lamu annaka hajarun ma tanfa'u wa la tadurru walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Saya telah melihat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mencium batu. Yuqabbilul hajar. Hajar tu apa? Batu maksud dia. Batu apa yang dimaksudkan dalam hadis ni? Hajarul Aswad. Batu Hajarul Aswad. Hajar, batu, aswad. Apa maksud aswad? Hitam. Hajar, batu, aswad, hitam. Hajarul Aswad, batu yang hitam. Jadi yang kita duduk cium dekat penjuru Kaabah tu disebut Hajarul Aswad. Kenapa nama Hajarul Aswad? Batu hitam. Sebab batu tu warna hitam. Asalnya batu tu putih. Dia diriwayatkan batu tu daripada syurga. Tapi bila dia datang dekat dunia ni, dosa manusia ni banyak. Jadi batu tu menjadi hitam kerana dosa-dosa yang manusia buat. Maka dinamakan batu itu Hajarul Aswad, batu yang hitam. Jadi lepas ni kita tak panggil dah hitam, kita panggil aswad. Aswad. Kalau orang yang gelap-gelap tu, aswad kita panggil dia. Nampak sikit Arabik tu. Hajarul Aswad, batu yang hitam. Kita duk cium batu Hajarul Aswad tu. Hajarul Aswad tu, kalau kita tengok betul-betul, dia kecil je. Butiran-butiran. Dia ketulan-ketulan. Bukanlah semua dalam serban tu. Sebenarnya tu serban, tapi dalam tu ada ketulan-ketulan kecil. Yang itulah Hajarul Aswadnya. Yang kita duk cium-cium tu, duk berebut-rebut nak cium tu, Hajarul Aswad nama dia. Soalan dia, kenapa kita cium Hajarul Aswad tu? Jawapan dia ada pada hadis ni. Kata Umar, an inni a'lamu annaka hajarun ma tanfa'u wa la tadurru. Kata Umar Al-Khattab, sesungguhnya aku tahu yang engkau ni, Hajarul Aswad ni, hanyalah batu sahaja. Ma tanfa'u wa la tadurru, tidak memberi manfaat dan tidak boleh memudaratkan pun. Hajarul Aswad tu, dia bukannya boleh bagi kita kelebihan pun. Kalau kita dapat pegang dia, dapat cium dia, bukannya kita boleh jadi super power pun, tak ada. Kalau kita dapat pegang dia, bukannya boleh jadi kita demam, tak ada.
tidak memudaratkan, tidak memanfaatkan, kata Umar. Jadi kenapa Umar cium? Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalaulah aku tak nampak, kalaulah Nabi tak cium batu ni, nescaya aku pun tak ingin nak cium. Tu jawapan Saidina Umar. Apa kata dia? Kalaulah aku tak nampak Nabi cium, dah lama dah aku tak cium batu ni. Umar cium sebab apa? Sebab Nabi cium je. Kalau Nabi tak cium, Umar pun tak cium. So, batu Hajarul Aswad itu, dia bukanlah boleh bagi manfaat ataupun mudarat. Tapi Umar lakukan benda itu kerana apa? Kerana Rasulullah buat benda tu. Jadi Umar pun ikut. Itu saja. Tapi kita, bila kita dapat cium tu, kita jangan percaya yang batu tu boleh bagi manfaat. Tak ada. Sama juga beberapa tahun yang lalu, orang-orang Malaysia, orang Melayu terutamanya, bila balik daripada Mekah ataupun Umrah, dia akan bawa balik satu jenis kayu. Apa kayu tu? Betul, kayu koka. Waktu tu terkenal, siapa pakai kayu koka ni, dia boleh bagi manfaat. Saya tak tahulah manfaat dia apa. Ada kelebihan kita pakai kayu koka. Contoh dia, kalau rendam dalam air kita minum, boleh jadi power lah. Sampai macam tu sekali. Tapi sekarang saya dah tak dengar dah kayu koka ni, orang dah tak jual lah. Sebab apa? Sebab orang dah sedar kayu koka ni bukan boleh buat manfaat pun. Zaman waktu tu, beberapa tahun yang lepas, memang sangat terkenal dengan kayu koka ni. Tapi sebenarnya kayu tu macam kayu balak biasa je. Kayu biasa je. Cuma dia datang daripada Mekah, itu je. Itu saja. Jadi orang Melayu ni, dia bawa balik Malaysia, dia jual mahal kayu koka tu. Jadi sama juga dengan Hajarul Aswad ni, dia tak boleh bagi manfaat dan tidak boleh memberikan mudarat. Hajarul Aswad dicium oleh kita kerana apa? Kerana perbuatan itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi buat, itu bermakna ia adalah sunnah. Sunnah fi'liyah, sunnah yang Nabi buat. Ada sunnah yang disebut sunnah qauliyah, sunnah yang Nabi sebut je, cakap je, tapi Nabi tak buat. Contoh, puasa 6. Contoh, puasa 6. Bila tiba je bulan Syawal, maka kita akan dengarkan dengan hadis puasa 6. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan dan diikuti puasa 6 pada bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa selama 1 tahun. Jadi ada ulama yang berpendapat puasa 6 ni makruh. Imam Malik antara dia. Kenapa? Kerana Nabi tak buat pun puasa 6 ni. Dia kata Nabi tak buat pun. Tak ada satu pun riwayat sahabat yang mengatakan Nabi puasa 6. Jadi hanya Nabi sebut, siapa yang puasa 6 pada bulan Syawal, dia puasa setahun. Nabi sebut je, tapi Nabi tak buat. Nabi pun tak buat, sahabat Nabi pun tak buat. Jadi Imam Malik, mazhab Maliki, mengatakan hukumnya makruh. Tapi kita pegang pada mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali dan Hanafi, majoriti kata hukumnya sunat. Jadi kita yang puasa 6 hukumnya sunat. Teruskan puasa. Dan ini contoh sunnah qauliyah, yang mana Nabi hanya mengatakan sahaja, tapi Nabi tak buat. Kalau yang tadi tu sunnah fi'liyah, cium Hajarul Aswad, Nabi buat.
Maka itu memang Nabi buat, dan itu adalah perbuatan Nabi, dan kita ikut sunnah fi'liyah. Ada juga yang sunnah Nabi sebut, Nabi buat. Nabi cakap ini kelebihan dia, dan Nabi buat benda tu. Contoh, puasa Isnin Khamis. Nabi kata puasa Isnin Khamis ni sunnah. Dia buat kerana pada hari Isnin dan Khamis amalannya akan diangkat oleh Allah, dan Nabi nak tahu amalannya diangkat ketika mana Nabi berpuasa. Jadi Nabi sebut dan Nabi buat sunnah itu Isnin Khamis. Jadi macam-macam sunnah ni, qauliyah, fi'liyah dan takririyah. Jadi dalam bab Hajarul Aswad ni dia sebut sunnah fi'liyah, yang mana hanya Nabi buat dan Umar pun ikut, dan kita pun duk ikut sampai sekarang. Yang kita duk berebut-rebut tu sampai berlanggar-langgar dengan orang Arab, berlanggar-langgar dengan orang-orang yang negro Pakistan, sanggup. Yang kecil-kecil dia boleh mencelah bawah kelangkang orang, dia boleh cium. Tapi yang kalau yang kuat sikit dia boleh tolak, dia boleh cium. Tapi kalau tak dapat nak cium pun, dia tidaklah menjadikan umrah tu tak sah, tak ada pun, tak ada kena-mengena. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, di antara contoh sunnah ataupun perbuatan Nabi yang Nabi buat dan Umar ikut, dan kita pun buat sampai sekarang, itu namanya sunnah fi'liyah. Jadi kita teruskan hadis yang seterusnya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa raddun. Sesiapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kita ini sesuatu yang bukan sebahagian daripadanya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Siapa yang mereka-reka amalan di dalam urusan agama, maka ia tertolak amalan itu. Yang ini yang disebut sebagai bid'ah. Ada satu lagi hadis yang popular yang selalu kita dengar. Nabi kata apa? Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Dan setiap perkara yang baru, yang buruk, perkara itu adalah perkara yang baru, dan perkara yang baru itu adalah bid'ah, dan bid'ah itu sesat, dan sesat itu neraka tempat dia. Ini dua hadis yang biasa kita dengar, yang orang duk sebut-sebut ini bid'ah, yang ini bid'ah. Mereka bersandarkan pada hadis itu, setiap perkara bid'ah sesat, dan sesat masuk neraka. Perkara yang baharu itu bid'ah, bid'ah itu sesat, sesat tu neraka. Tu dia punya kunci dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi hari ini saya cuba untuk berikan kefahaman tentang bid'ah. Sebenarnya bid'ah tu apa? Orang duk sebut-sebut sejak beberapa tahun yang lalu. Ada satu gerakan yang mana mereka ni cuba untuk memecah belahkan umat Islam, yang mana mereka menuduh amalan-amalan umat Islam di Malaysia, antara dia khususnya saya sebut di Malaysia, dan mereka menuduh amalan itu adalah amalan-amalan yang bid'ah, yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, dan perbuatan itu adalah perbuatan yang keji. Dah beberapa tahun yang lama dah lepas dah, tapi masih berlaku sampai sekarang. Dia duk kata kita buat bid'ah, sesat dan sebagainya. Dan yang paling menyedihkan, lebih berat lagi, wujudnya satu budaya label-melabel. Budaya label-melabel ni yang kita tak suka, yang kita tak nak. Yang ini duk tuduh dia buat bid'ah,
Yang kau buat tu bid'ah. Bid'ah tu sesat. Sesat tu neraka. Dia duduk sebut macam tu. Maka bila yang dituduh ni, dia pun tak boleh dah duduk diam. Engkau pun sama, engkau tu Wahabi. Dia balas balik. Maka yang sini kita tuduh sana bid'ah, yang sana tuduh sini Wahabi. Bid'ah Wahabi, bid'ah Wahabi, bid'ah Wahabi. Sampai sudah. Tak sudah pun. Lama lagi pergaduhan tu. Tak tahu sampai bila. Selagi mana umat Islam tidak diberikan kefahaman yang baik, maka akan berterusanlah perkara itu, label melabel. Dan yang paling sedih apa dia? Bukan setakat tuduh bid'ah saja, maka dia tuduh itu kafir. Yang itu lagi berat. Dia tuduh orang tu sesat, masuk neraka, kafir. Maka yang ni balas, engkau pun sama, kafir, Wahabi, kafir. Sedap betul dia sebut. Yang itu yang kita tak nak. Yang itu yang kita kalau boleh tak nak sebut. Tuan-tuan, kenapa boleh terjadinya faktor seperti itu? Pertama, bila umat Islam ni bergaduh, sesama Islam, maka musuh-musuh Islam dia ambil kesempatan. Dia cucuk jarum dan dia menjadikan itu sebagai salah satu ruang untuk memecah belahkan umat Islam. Jadi musuh-musuh Islam ni dia pun cucuk masuk lain, dia cucuk jarum dan dia sokong belah sini. Maka ini boleh jadi juga antara jarum-jarum musuh Islam untuk memecah belahkan umat. Satu faktor dia. Yang kedua, boleh jadi juga kefahaman kita yang mana masih lagi ramai belum faham. Kekeliruan. Ramai lagi umat manusia, umat Islam di Malaysia ni khususnya masih belum faham sebenarnya. Jadi bila dia dapat baca satu hadis dan dia kata bid'ah tu sesat masuk neraka, maka dia peganglah hadis tu sampai bila-bila dan dia tak boleh berlapang dada langsung dengan orang lain. Dia faham pada hadis tu je, hadis lain dia tak nak pegang. Maka dia salah faham dan dia keliru dengan hadis itu dan kurang faham terhadap ilmu hadis dan ilmu agama. Maka dia menuduh orang lain kafir, bid'ah, sesat, neraka Allah. 2. 3. Apa faktor yang lain? Boleh jadi juga ramai ilmuwan-ilmuwan yang belajar daripada Timur Tengah, mereka copy paste. Copy paste, tahu copy paste? Kalau orang selalu main komputer, dia selalu main copy paste. Budak-budak buat assignment, dia suka copy paste. Copy, dia ambil dekat jurnal dia, dia copy dan paste buat assignment dia. Nanti profesor, doktor dia, pensyarah dia puji, bagus awak punya assignment. Saya copy paste je doktor. Itu contoh dia. Copy paste dia apa? Tiru bulat-bulat. Ramai ilmuwan-ilmuwan yang mana mereka belajar di Timur Tengah, yang mana budaya orang Arab sana, dia ambil, dia bawa masuk dalam Malaysia. Yang mana mereka tak kaji pun bagaimana adat budaya setempat di Malaysia ni. Budaya Arab lain, budaya di Malaysia lain. Jadi dia bawa budaya Arab tu, dia bawa masuk Malaysia. Memang tak sesuai dan bercanggah. Maka jadilah engkau ni bid'ah, sesat. Copy paste nama dia. Dia tengok orang Arab tak buat, kenapa orang Malaysia buat? Maka bila dia balik Malaysia, ini semua bid'ah. Kenapa pula orang Arab tak buat, kenapa kita buat? Dia copy paste bulat-bulat. Dia tak kaji, dia tak teliti betul-betul adat setempat masyarakat Melayu. Yang itu masalah utama dia. Dan memang berlaku banyak peristiwa ni. Budak-budak yang baru balik belajar daripada luar negara, Timur Tengah terutama dia dapat ilmu, dia rasa dia dah bijak pandai, dia bawa masuk ke Malaysia. Maka dia menyesatkan semua amalan-amalan masyarakat Melayu di Malaysia. Itu
Itu faktor dia. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bid'ah itu apa? Dari segi bahasa, bid'ah itu adalah perkara baharu yang belum ada contoh sebelumnya, tak pernah orang buat. Itu dari sudut bahasa bid'ah. Tak ada lagi sesiapa yang buat dan kita buat. Itu nama dia bid'ah. Sama ada merangkumi aspek kehidupan dunia ataupun aspek akhirat. Contoh bid'ah apa dia? Ni telefon. Bid'ah tak ni? Bid'ah. Zaman dulu tak ada telefon ni. Jadi benda ni benda baharu. Benda baharu dinamakan bid'ah. Kipas, benda baru, bid'ah. Aircon, baru, bid'ah. Kereta, bid'ah. Semua bid'ah. Sebab apa? Semua benda baharu. Maka daripada istilah syarak, bid'ah adalah satu amalan yang tidak dilakukan pada zaman Nabi SAW dan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, dan ia berlaku selepas zaman Nabi. Maka dinamakan sebagai bid'ah. Semua amalan, perbuatan yang berlaku selepas kewafatan Rasulullah, maka dinamakan bid'ah. Semua tu bid'ah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu bid'ah daripada sudut bahasa dan istilah. Jadi semua benda yang baharu, yang mana Nabi tak pernah buat dan kita buat sekarang, bid'ah nama dia. Tuan-tuan, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan makna bid'ah dengan lebih dalam. Disebut, maksud dia, bid'ah adalah mengada-adakan sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasulullah dan ia terbahagi kepada dua, iaitu bid'ah hasanah dan bid'ah qabihah. Bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Imam Nawawi membahagikan bid'ah kepada dua: bid'ah yang baik, bid'ah yang buruk. Imam Syafi'i pun mengatakan benda yang sama. Al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu dua jenis. Bid'ah mahmudah wa bid'ah mazmumah. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang terkeji. Bid'ah yang selari dengan sunnah, maka ia dinamakan bid'ah mahmudah, bid'ah hasanah. Semua perkara baharu yang tidak melanggar Al-Quran, tidak melanggar sunnah Nabi, maka ia dinamakan bid'ah hasanah. Dan semua perkara bid'ah yang bertentangan dengan sunnah adalah bid'ah yang dikeji, bid'ah dalalah, kata Imam Syafi'i. Dan ia pendapat itu disokong oleh ramai lagi ulama, antaranya Imam Izzuddin Abdul Salam, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan imam-imam yang lain. Tuan-tuan, jadi kita dapat faham dekat sini apa benda? Bid'ah itu perkara baharu yang tidak dilakukan pada zaman Nabi SAW dan kita buat sekarang. Dan bid'ah itu terbahagi pada dua, yang baik, yang buruk. Semua bid'ah yang tidak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis, ia dinamakan bid'ah hasanah. Semua bid'ah yang bercanggah dengan hadis, bid'ah dalalah. Selesai dekat situ. Jadi kita dapat faham secara mudahnya, yang kita buat banyak-banyak bid'ah ni, selagi mana tiada larangan secara khusus ataupun ia tidak bercanggah dengan hadis, maka ia dinamakan bid'ah hasanah. Contoh biasa kita buat, baca Yasin malam Jumaat, bid'ah tak tu? Confirm bid'ah. Nabi tak baca Yasin malam Jumaat.
Habis tu, ia bid'ah yang baik ataupun bid'ah yang buruk? Jawapan dia, ada satu hadis yang umum, Nabi memang suruh kita baca Al-Quran. Umum. Jadi bacalah Al-Quran belah mana pun. Tapi ulama Melayu Nusantara ni, mereka pilih surah Yasin. Jadi kita dipilih untuk membaca surah Yasin. Maka ia jadikan satu amalan daripada dulu sampailah bila-bila. Yasin malam Jumaat. Benda tu baik tak? Baik. Bercanggah dengan hadis? Tidak. Bid'ah? Confirm. Bid'ah baik ke buruk? Bid'ah yang baik. Maka boleh teruskan tak? Boleh. Senang je. Jadi yang kata benda tu bid'ah, kita memang jawab, memang betul, aku buat bid'ah. Apa masalahnya? Jawab je macam tu, memang saya buat bid'ah. Memang kita buat bid'ah. Tapi bid'ah ni bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Teruskan baca Yasin malam Jumaat. Tapi nak baca surah lain pun boleh. Cuma dekat masjid kita baca Yasin, nanti dekat rumah bacalah surah lain. Apa masalahnya? Tak ada masalah pun. Silakan. Kalau nak baca, duduk masjid. Tak nak baca, pergi balik. Tengok Ubay Ipin. Apa masalah? Masalah dia apa? Dia suka label orang. Itu masalah dia. Yang balik tu dia kata kita bid'ah, yang dia kata sana Wahabi. Sama je dua-dua. Tak payahlah cakap dia Wahabi, yang sana tak payah cakap bid'ah. Lapang dada, selesai masalah. Dia ada pegangan dia, kita ada pegangan kita. Baca Yasin. Baca je surah apa pun. Tahlil. Bid'ah tak? Confirm. Dalam zaman Nabi memang tak pernah ada tahlil-tahlil ni. Jadi bila kalau orang tuduh kita buat bid'ah, buat tahlil, kita jawab, ya memang saya buat bid'ah. Saya suka bid'ah ni. Jawab je macam tu. Sebab apa? Sebab bid'ah itu bid'ah hasanah. Kerana ia tidak bercanggah dengan sunnah. Tak ada pun dalil yang mengharamkan, dan tak ada pun hadis yang mengharamkannya. Tak ada. Tidak bercanggah dengan sunnah. Sebab apa? Waktu tahlil tu kita baca apa? Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Baqarah, La ilaha illallah. Baca doa ramai-ramai. Tak boleh ke? Baca Al-Quran. Bukannya kita duduk kumpul ramai-ramai, jom malam ni kita ada tahlil. Bila dah kumpul, sila buka Bible muka surat 50. Ada? Mana ada? Tak ada lagi saya pergi tahlil, dia suruh baca Bible. Semua baca Al-Quran. Dan yang paling bagus apa dia? Lepas tahlil ada makan. Yang itu lagi bagus. Sebab apa? Sebab Nabi suruh kita belanja orang makan. Itu sunnah Nabi. Nabi suruh kita buat. Belanja orang makan, bagi orang makan. Kan sunnah tu. Jadi amalan tahlil itu adalah amalan bid'ah yang baik, bid'ah hasanah. Maka tuan-tuan teruskan. Jangan kita hentikan ia. Teruskan dia sampailah bila-bila. Kalau orang kata ada orang buat bid'ah, terpulang lantak dia. Kalau dia kata bid'ah, jemput dia, jom kita datang makan je. Malam ni ada nasi kambing. Kambing golek, confirm tak jadi bid'ah.
Dia datang makan punya. Cuba try. Tuan-tuan, contoh zikir lepas solat secara nyaring. Zikir lepas solat memang Nabi buat, tapi yang kita buat sekarang secara kuat. Secara kuat. Yang itu yang diorang petikaikan. Bila kita zikir tu, kelebihan dia apa? Apa kebaikan yang kita boleh dapat? Sebenarnya kita nak mengajar masyarakat untuk berzikir sebenarnya. Kalau zikir itu tak ada, bagi salam je, Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu imam terus main telefon. Terus imam ambil telefon. Budak-budak, kanak-kanak yang baru datang ke masjid, dia tidak pernah didedahkan dengan zikir lepas solat. Macam mana mereka nak amalkan benda tu? Tapi bila kita baca zikir ramai-ramai lepas solat, budak-budak yang datang masjid, orang yang baru berjinak dengan masjid rumah Allah, mereka boleh belajar dan mereka boleh hafal benda tu secara tidak langsung. Itu kebaikan dia. Walaupun dia tak adalah tok guru pun, dia bukanlah ustaz belajar ilmu agama, tapi bila dia datang masjid, dia biasa dengar, dia boleh amalkan benda tu. Tu tujuan dia, antara dia. Kalau kita lupakan amalan tu, kita tinggalkan amalan tu, macam mana budak-budak nak buat, nak ikut? Memanglah kita boleh jawab, alah, pergilah belajar. Tak semua orang belajar ilmu agama. Ada yang ambil engineering, ada yang ambil matematik, ada yang ambil accountant. Yang belajar ilmu agama, dia tahulah belajar zikir lepas solat. Yang belajar engineering ni, daripada masjid itulah dia nak belajar zikir lepas solat. Maka kalau kita tinggalkan amalan itu, macam mana dia nak belajar? Kita lihat pada kebaikan dekat situ. Jadi teruskan amalan zikir lepas solat. Kalau yang tak nak zikir tu boleh balik, kita pulang. Yang nak zikir duduk sama-sama, kita zikir ramai-ramai. Selesai masalah. Yang penting apa? Jangan melabel. Jangan label orang sesat, jangan label orang Wahabi, jangan label orang bid'ah dan sebagainya. Cukup-cukuplah melabel tu. Cukup-cukuplah. Biarlah dia tak nak buat, tak apa, terima kasih. Itu fahaman awak, silakan. Kita buat, silakan kita buat. Okey. Itu namanya bid'ah. Banyak lagi bid'ah yang kita buat, tapi kebanyakannya bid'ah hasanah. Yang kedua adalah at-tarku. Dalam fiqh Islam, at-tarku nama dia apa? Tinggal. Segala amalan yang Nabi tinggalkan, Nabi tak buat. Nabi masih hidup, tapi Nabi tak buat benda tu. Beza dengan bid'ah tadi. Bid'ah ni berlaku lepas Nabi wafat dan Nabi tak buat. At-tarku, Nabi masih hidup, tapi Nabi tak buat, atas sebab-sebab yang tertentu. Saya bagi contoh mudah je. Contoh dia, Nabi pernah dipelawa untuk memakan satu jenis binatang, dab, biawak padang pasir. Biawak padang pasir ni memang Nabi tak makan. Nabi tak makan dab tu. Tapi Nabi tidak melarang sahabat-sahabat untuk makan dab tersebut. Maka perbuatan itu disebut at-tarku. Sebab apa? Sebab Nabi tinggalkan benda tu. Tapi Nabi tak larang untuk orang lain buat. Dab, padang pasir, biawak. Siapa pernah cuba, dia boleh tolong ceritakan pengalaman dia. Siapa yang belum cuba, boleh try pergi makan. Pergi umrah,
Tak payahlah makan unta, tak payah makan kambing. Kambing dah biasa. Cuba tanya mutawif, ustaz, dab ada dab? Tanya dab pula. Cuba try rasa dia. Biawak pada pasir. Nak sedap, cicah tepung, goreng tepung. Tak tahulah orang Arab buat ke tak, tapi tak ada buat. Boleh beli, bawa balik, kita try dia, goreng tepung. Dab goreng kunyit, kan sedap tu. Kita boleh adjust. Melayu kan banyak masakan dia. Dab masak kicap, boleh je. Yang penting dia sedap. Tapi kita kena faham satu benda, dab ini Nabi tak makan. Sebab tu Nabi tinggalkan, disebut at-tarku, tinggal. Tapi Nabi tak larang untuk sahabat lain buat, dan kita pun boleh makan, silakan. Jadi kita dapat satu kefahaman dekat sini, apa yang Nabi buat, yang Nabi tinggalkan, tak semestinya kita tak boleh buat. Apa yang Nabi tinggal, tidak semestinya kita tak boleh buat. Tu kefahaman yang utama dia. Sebagai contoh lain, solat tarawih. Solat tarawih tu yang kita buat tiap-tiap malam tu, Nabi mula-mula Nabi buat, dan kemudian Nabi tak datang masjid. Nabi tinggalkan solat tarawih berjemaah. Kerana apa? Kerana Nabi bimbang ia menjadi satu kewajipan kepada umat Islam. Kalau Nabi buat full 30 hari, nanti boleh jadi ada ulama yang mengeluarkan hukum solat tarawih ni wajib. Tapi Nabi tak buat full. Dia buat 3 hari, hari keempat Nabi tak buat. Sebab apa? Sebab takut jadi wajib. Sedangkan solat tarawih ni sunat. Jadi orang yang tak pergi tarawih tu, dia guna hadis tu lah. Dia kata Nabi pun tak pergi hari-hari. Jadi dia pun tak datang tarawih. Alasan dia sebab Nabi pun tak buat. Boleh terima tak? Boleh terima alasan dia. Tapi kalau dah malas tu, malas juga. Kalau dah malas tarawih tu, cakap je lah malas. Tak payahlah guna alasan Nabi pun tak pergi hari-hari. Zaman Saidina Umar barulah bermulanya solat tarawih berjemaah di dalam satu masjid. Maka bermulalah solat tarawih berjemaah pada zaman Saidina Umar. Maka ia dinamakan bid'ah. Sebab apa? Saidina Umar sendiri sebut ini adalah bid'ah yang sangat baik. Indahnya bid'ah ini, Umar yang sebut. Umar sendiri buat bid'ah. Jadi tuan-tuan, benda tu Nabi tak buat secara direct, tapi Nabi tak larang untuk umat dia buat. Maka kita boleh buat selagi mana, utama dia apa? Selagi mana ia tidak bercanggah dengan hadis dan juga tidak bercanggah dengan Al-Quran. Itu je poinnya. Jadi tuan-tuan, ada dua benda, bid'ah dan juga at-tarku. Semua benda yang Nabi tak buat, yang tidak dilakukan pada zaman Nabi, dan kita buat pada zaman selepas Nabi meninggal, wafat, maka ia dinamakan bid'ah. Dan semua benda yang Nabi tak buat semasa Nabi hidup dinamakan at-tarku. Dan yang paling penting apa dia? Amalan yang Nabi tak buat, selagi mana ia tidak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis Nabi, maka ia dinamakan bid'ah hasanah. Boleh buat. Boleh buat. Teruskan. Jadi kita teruskan amalan-amalan yang kita dah biasa buat. Walaupun orang duk kutuk kita bid'ah, biarkan dia. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dan yang paling penting apa dia? Jangan melabel. Itu je. Berhenti daripada label-melabel. Dan yang paling berat apa dia? Bila kita tuduh dia kafir. Yang itu lagi berat. Sedangkan dia tak ada pun buat amalan yang boleh menjatuhkan dia kafir, tak. Tapi kita tuduh dia baca Yasin, kafir. Yang itu yang kita tak nak tu.
Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi insya-Allah kita dah dapat sedikit kefahaman tentang bid'ah dan at-tarku. Dan lepas ni kalau ada orang kata kita buat bid'ah, memang kita jawab ya, saya buat bid'ah. Tapi bid'ah ini hasanah nama dia. Bid'ah yang baik. Teruskan dan jangan kita tinggalkan amalan yang baik itu. InsyaAllah ganjaran pahala dia semuanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, insyaAllah kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Tajuk yang seterusnya kita akan cuba huraikan tajuk berkaitan dengan mukjizat. Apa beza mukjizat dengan karamah? Ada orang dia dapat karamah, dia bukan mukjizat tapi dia karamah. Mukjizat ni siapa yang punya? Karamah ni pada siapa? Ada orang dia mengaku dia dapat karamah. Nanti kita akan tengok apa contoh-contoh dia. Apa beza mukjizat dengan karamah? Nanti kita cuba tengok apa beza kedua-dua tu. Dan yang paling berat apa dia? Zaman sekarang ada orang kata saya dapat mukjizat. Yang itu lagi power. Yang itu lagi power. Dia dapat mukjizat, dia dapat wahyu. Yang itu lagi hebat. Yang dapat wahyu tu memang hebat betul lah. Tapi betul ke tak dia punya kefahaman tu? Betul ke dia dapat wahyu? Ke sebenarnya dia dapat bisikan syaitan je? Nanti kita akan tengok contoh-contoh orang yang mendapat wahyu tu. Ada manusia yang dapat wahyu. Dia kata wahyu itu diturunkan kepadanya, diturunkan kepada dia. Hebat dia. Nanti kita panggil dia ceramah kat sini. Tak payah kot, dia tak ada tauliah. Wallahu a'lam. Kita sambung pada pertemuan akan datang. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang datang pada saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna mutaba'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batina wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.